mereka tidak sedar ada satu video kamera kat dalam tu yang merakamkan perbualan mereka. Hai, Assalamualaikum semua. Selamat kembali ke channel aku. Nama aku Alif. So, hari ni aku nak bercerita pasal the North Korean leader lagi sekali. Sebab korang suka sangat apabila aku mengeluarkan cerita-cerita pasal North Korea, pasal Korea, anything to do with Korea lah, especially North Korea. Salah satu faktor kenapa aku rasa macam orang Malaysia suka cerita pasal North Korea ni adalah kerana diktatornya, kerana Kim Jong-un itu sendiri. Bagaimana seorang karakter leader yang macam tu, diktator yang macam tu, yang sangat kejam, yang sangat gila, yang tak masuk akal tu, membuatkan kita semua ni rasakan benda tu macam lawak ada, sedih, kesian pun ada kat rakyat dia, dan macam-macam lagi lah. Dan apabila kita dihidangkan dengan satu karakter makhluk Tuhan yang bernama Kim Jong-un macam ni, segala tindak tanduknya, segala apa benda yang dia buat akan membuatkan kita rasa macam amazed. Dan tidak hairan lah kenapa jika dia buat satu benda, tak kira benda tu baik ke buruk ke, benda tu apa-apa pun, akan menjadi nilai sensasi. Dan hari ini aku akan berceritakan tentang sebuah kisah Kim Jong-un dan juga family member dia yang berlaku pada sekitar tahun 2017 macam tu lah. Kisah pembunuhan, the assassination of dia punya abang Kim Jong-nam. Aku akan cerita dengan korang dia punya kronologi dia, bagaimana mereka merancang dan bagaimana mereka execute dan sebagainya, dan juga kenapa Kim Jong-un ni bergeria sangat nak bunuh abang dia ni. Tak menggunakan masa, bagi mereka yang belum subscribe, please subscribe to the channel. Jangan lupa juga follow Facebook aku dan juga Instagram aku. Semua link aku akan sediakan kat bawah. And without further ado, let's dive into the video. Pada 13 bulan Februari tahun 2017, berlaku satu kes kematian di KLIA 2. Nama manusia yang mati itu adalah Kim Jong-nam, abang kepada seorang diktator North Korea yang bernama Kim Jong-un. Cara assassination Kim Jong-nam pada ketika itu sangat-sangat licik. Pihak kerajaan Korea Utara merancang pembunuhan ini dengan begitu teliti sekali. Mereka ada banyak orang yang involved dalam kes ini. Mereka ada chemist dia, orang yang mencipta racun itu, ada orang yang merancang, ada orang yang tukang pantau, ada orang jadi driver. Boleh dikatakan memang macam cerita Mission Impossible. Tetapi apa yang lebih pandai adalah mereka menggunakan orang lain yang luar daripada kerajaan, yang luar daripada bangsa Korea untuk melakukan pembunuhan itu. Daripada segala perancangan, daripada segala apa yang mereka lakukan, watak-watak utama ni semua mereka buat sendiri. Mereka memang orang Korea, mereka memang daripada kerajaan North Korea. Tetapi untuk orang yang menjayakan plan keseluruhannya, iaitu orang yang meletakkan racun di dalam badan Kim Jong-nam itu adalah orang Indonesia. Kisahnya bermula beberapa minggu yang lepas. Ada seorang lelaki Korea ni, dia berlakon sebagai seorang film producer, alright, seorang director, dan mereka datang ke KL untuk melakukan rancangan prank. Dia nak buat macam rancangan TV, alright. Jadi mereka menjumpa seorang wanita Indonesia, dua orang ni, dan mereka approach. Dia kata, nak berlakon tak? Ikut syuting, katanya ikut syuting gimana, saya bilang kan syuting kayak buat lucu-lucuan gitu, lucu-lucuan gimana, kayak gimana ya, terkenal kayak boom prank. Rancangan ni daripada luar, daripada Korea, dan mereka betul-betul mencari orang asing, orang luar yang berada dekat Malaysia ini untuk membuat program ini. Jadi dua orang Indonesia ni pun iyalah, dia kata kita setujulah, Siti Aisyah ni namanya. Jadi perancangan dia simple. Mereka dah buat rancangan prank, mereka dah bagi tarikh apa benda semua, tarikh bila nak datang syuting, kat mana nak tunggu apa semua. Mereka dah siap sediakan untuk wanita yang bernama Siti Aisyah ni dan juga kawan dia untuk melakukan prank ni lah. Nak dijadikan cerita, pada 13 Februari itu mereka berjumpa di sebuah kafe dan mereka memberitahu plan-plan dia. Kata kalau rancangan hari ni jadi, kali ni on topnya, maka ada projek lagi besar lagi akan menanti. Itu cara pancingnya. Dan pada ketika mereka berjumpa di kafe itu, pranknya mudah. Pergi jumpa target ni dan kemudian gosok benda ni dekat muka orang ni lah, target ni lah. Jadi yang Siti Aisyah ni pun tanyalah, nak gosok apa? Dia kata jangan risau, ada ni, aku ada bagi barang-barang dia semua ni. Memang kita cipta ni dia macam benda berminyak-minyak lah, slimy sikit untuk kita prank benda ni. Orang North Korea ni dengan chemist dia apa semua dah siapkan lah neuro agent ni. Memang racun tu memang dia pakai kat tangan. Mereka pakaikan racun tu dekat tangan Siti Aisyah ni. Okay, dia letak racun apa benda tu semua. Dan kemudian ni mereka kata jumpa target ni, kau pergi kat target ni, kemudian kau lumurkan benda kat muka dia. Simple macam tu je, dia kata. Kemudian Siti Aisyah tanyalah yang mana satu. Okey, dia pun dia tunjuk lah yang tu, yang pakai baju grey, yang botak-botak tu, yang gemuk. Alright, dia pun buat. Dan arahan seterusnya, dia kata apabila kau buat je benda ni, kau lari je, ni prank, dia kata. Dia pun bangun, Siti Aisyah ni bangun pergi, dia follow je Kim Jong-nam ni. Dia follow, dan kemudian dia nampak ketika tu macam Kim Jong-nam lepa tengah main phone, dengan diri saja dia pergi
dirumorkan. Lepas tu dia lari. Dia lari sebab apa dia kata? Sebab dia kata Kim Jong Nam tiba-tiba marah, memang begitu-gitu kau-kau je dia marah. Langsung kayak mengamuk gitu. Habis ngamuk, saya juga grogi. Cepat mungkin kan meninggalkan juga. Ya udah, aku juga buru-buru. Dia marah jadi dia panik, dia pun caw. Dia pun lari. Dia lari. Kim Jong Nam ni dia rasa panik. Dia report lah. Dia bagi tahu dekat polis. Dia bagi tahu kat polis yang ada kat situ, polis bantuan. Dia bagi tahu dekat security apa benda semua. Dan kemudiannya mereka bawa Kim Jong Nam ni pergi ke medical center. Bawa pergi apa benda semua. Semakin lama dia rasa semakin tak sihat. Dia makin macam susah nafas dan sebagainya. Dan benda itu efek apabila orang tu hidu, orang tu kena kat muka dia, kat mata dia benda semua, dan barulah racun tu, neuroagent tu masuk dalam badan dia. Dan tak lama selepas itu dekat medical center tu dia collapse dan gone macam tu je lah, mati. Dan ketika Kim Jong Nam berada dekat dalam pusat rawatan tu, apabila mereka check CCTV, mereka boleh nampak orang yang memastikan Kim Jong Nam masuk, orang yang memastikan Kim Jong Nam masuk ke tempat medical tu. Lepas tu dia tengok sama dia dapat terima rawatan ke tak ke, keadaan semasa ke. CCTV banyak kan Toy, CCTV banyak boleh nampak. Lepas tu kemudian CCTV nampak juga mereka yang bawa neuroagent tu, CCTV juga nampak mereka yang jaga line, CCTV juga nampak mereka yang jadi driver dan sebagainya. Memang segala apa-apa yang mereka lakukan itu memang kantoi, memang ternampak jelas nyata dekat CCTV tu. Termasuklah segala apa-apa yang berlaku, polis kita dapat kenal pasti mereka-mereka yang terlibat. Dan tidak lama selepas itu mereka dapat tangkap kedua wanita Indonesia tu, Siti Aisyah dan kawan dia, dan disoal siasat lah apa semualah. Dan pada ketika ini memang hangat lah kat Malaysia ni. Memang kita dah tahu siapa yang mati, apa yang terjadi, apa benda semua, dan ramai yang kata mereka ni agent lah apa benda semua. Daripada hasil CCTV dan apa sebagainya, polis kita berjaya menangkap manusia yang bertanggungjawab membuat racun tu. Kononnya apabila mereka ditangkap dan apa semua tu, kononnya adalah orang embassy nak berjumpa dengan orang yang buat racun ni, si chemist ni. Mereka tidak sedar ada satu video kamera kat dalam tu dan merakamkan perbualan mereka. Dalam perbualan tu memang kantoi, memang nyata bahawa orang itu bertanggungjawab untuk create ataupun mencipta neuroagent tu untuk diberikan kepada Siti Aisyah. Dan apa benda dah kantoi, apa benda semua tu, barulah selepas 2 tahun mereka dipenjarakan dekat Malaysia, dan barulah Siti Aisyah tu dibebaskan, kawan tu dia dibebaskan, dan membuktikan bahawa mereka betul tak bersalah. Dan itulah kronologi ringkas bagaimana Kim Jong Nam itu dibunuh. Soalannya sekarang, kenapa Kim Jong Nam tu dibunuh? Kenapa Jong Un ni, adik kepada Kim Jong Nam ni, nak bunuh abang dia sendiri? Abang kandung tau, bukan abang tiri ke apa. Memang abang kandung. Kita pun pelik. Rupa-rupanya kalau korang tengoklah bagaimana Kim Dynasty ni, memang mereka ni seolah-olah, walaupun nama dia presiden, cara mereka rule the country, cara mereka rule North Korea ni memang macam sultan, macam raja. Nama pun presiden, maksudnya setiap orang tu bolehlah untuk jadi presiden, boleh ikut election dan sebagainya. Tetapi cara mereka ni memang macam sultan, bapak pasca anak. Sebelum ni memang ada 2 supreme leader sebelum Kim Jong Un ni, memang atuk dengan bapak dia. Dan cara mereka rule the country ni memang berasaskan macam kesultanan dah, memang confirm anak akan dapat. Kedua-dua leader sebelum Kim Jong Un ni adalah leader yang sangat berpengalaman, sangat berpengaruh. Memang apa yang mereka buat tu memang boleh dikatakan direspect lah oleh kerajaan dan sebagainya. Dan apabila Kim Jong Un ni naik menjadi presiden, dia ni seorang yang muda, seorang yang muda ketika dia dilantik, dan tak banyak pengalaman, dan dia ni adalah keadaan yang sangat tidak stabil. Pengaruh dia kurang, cara dia mentadbir pun tak terror sangat, orang muda lah katakan. Itulah menyebabkan kedudukan Kim Jong Un ni dia macam agak rapuh, agak tak stabil. Dan pada ketika itu juga pakcik dia ni, pakcik Kim Jong Un ni orang pentadbir kanan yang utama dekat North Korea. Pakcik dia ni sangat-sangat berpengaruh, sangat-sangat ada networking yang baik. Memang seorang leader yang berkaliber, memang orang sukalah. Senang cerita, untuk mentadbir negara tu memang dia adalah salah satu kandidat yang sangat-sangat sesuai lah untuk jadikan pemimpin. Kim Jong Un ni rasa tak berpuas hati, tak suka dalam keadaan itu. Apa yang dia buat adalah dia assassinate pakcik dia tu. Dia tuduh pakcik dia macam betray negara lah, benda semua. Mereka tangkap pakcik tu, execute. Dan kemudian anak pakcik dia tu pun, cousin dia sendiri pun, dia lakukan benda yang sama, execute juga. Jadi apa yang Kim Jong Un ni buat adalah dia eliminate ataupun dia lupuskan manusia-manusia yang berkaliber untuk dijadikan leader. Sebab kedudukan dia dah tak stabil. Kemudian adalah abang dia ni, Kim Jong Nam ni, adalah macam anak favourite bapak dia.
Disebabkan dia ni tak berada kat North Korea. Sebab itulah pada ketika yang dia dilantik apa semua tu, Kim Jong Un yang naik. Dia risau abang dia sendiri akan ambil tampuk pemerintahan. Nak tak nak, dia kena juga execute. Why he killed? You don't know? Because his power is not stable. Last time Kim Jong-il, his father, he never killed people. Selepas bapak dia mati, dia punya adik-beradik, dia punya makcik, pakcik apa benda semua yang berpotensi untuk dijadikan leader, memang semua dia bunuh seorang-seorang. Memang semua dia eliminatekan. Memang semua dia execute. Oleh kerana Kim Jong Un ni kurang berpengalaman, Kim Jong Un ni macam kurang berkaliber, apa yang dia buat adalah dia rule melalui fear. Bagi mereka yang tak setuju, bagi mereka yang nak menentang ke apa benda ke, dia bunuh. Dan mungkin dengan cara itu sajalah Mamat ni, Kim Jong Un ni dapat stay in power, dapat stay in what they call it, dapat kekal menjadi pemerintah, dapat kekal jadi seorang pemimpin diktator di sebuah negara yang bernama North Korea. Jadi bagi mereka yang tak tahu kenapa, bagaimana kronologi cerita ni, aku dah sedikit sebanyak berkongsi dengan korang secara ringkas tentang bagaimana Kim Jong Un, Presiden North Korea, seorang diktator, mengarahkan assassination ini terhadap abang kandungnya sendiri, Kim Jong Nam, di Malaysia. Dan kejadian ini juga membuktikan bahawa polis diraja Malaysia sangat-sangat power, sangat-sangat berkaliber untuk menangani isu ini. Mereka tetap berkeras untuk tidak melepaskan mayat Kim Jong Nam ini untuk dibawa balik ke North Korea. Kita punya polis, kita punya askar memang berkeras-kerasan untuk buat apa-apa pun nak settle kat Malaysia. Segala pembicaraan apa benda semua settle kat Malaysia untuk menjaga kedaulatan negara kita. Di situ kita dapat lihat betapa polis kita ni memang cekap gila buat kerja apabila nak untuk menangkap ejen North Korea itu, dapat menangkap orang yang buat racun itu dan sebagainya, juga mengadakan pembicaraan yang adil sehingga orang yang tak bersalah, sehingga orang yang dijadikan kambing hitam macam Aisyah itu dapat dilepaskan. Jadi guys, thank you so much for watching. See you guys on my next video. Put down in the comment korang nak aku cakap pasal apa selepas ini. Stay healthy, stay positive, be a good Muslim as always. See you guys on my next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.